pagi, salam sejahtera bersama saya Nala Huda dan rakan setugas Hafizi Rosli di Awani Pagi, dan kami membawakan realiti rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen realiti rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, pelaksanaan PKP dan pandemik COVID-19 ini, kita dapat menyaksikan pelbagai idea baru yang diusahakan untuk kelangsungan hidup. Dan pagi ini kami nak bawakan satu inovasi dalam industri pengeluaran makanan yang amat menarik. Muhammad Firdaus Osman merupakan pengasas Saudagar Aquafarm yang mengusahakan penternakan udang kara ataupun lobster secara komersial dan tanaman hidroponik di Alor Star menggunakan kaedah smart farming atau pertanian pintar. Jadi kita ingin kongsikan idea Firdaus kepada penonton pagi ini yang mungkin ada yang tertarik dengan perusahaan pertanian pintar ini. Apa nasihat yang mungkin anda perlu tahu sebelum memulakan bisnes ini dan apa contoh cabarannya, kita ingin dengarkan daripada Firdaus sendiri yang sudah pun bersedia bersama kami. Assalamualaikum Firdaus. Selamat pagi Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Firdaus, boleh kongsikan bagaimana pengalaman Firdaus sejak pelaksanaan PKP 18 Mac lalu, dan adakah bisnes peternakan dan pertanian pintar Firdaus sendiri terkesan? Boleh kongsikan bagaimana? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dari Saudagar Aquafarm yang menjalankan satu penternakan dan juga pertanian dalam jenis smart farming, di mana apabila smart farming ini kita tahu bahawa apabila kita menggunakan smart farming kita reduce tentang penggunaan pekerja, dan juga smart farming ini kita gunakan dan boleh untuk manage sebagai seseorang saja. Saya yang membuatkan menguruskan segala operasi di sini. Jadi apabila terjadinya PKP, alhamdulillah kita tidak mempunyai masalah di situ sebab pengurusan dan sistem secara automatik. Itu ya. Baik Firdaus, boleh Firdaus kongsikan dengan kita semua sejak bila Firdaus mula mengusahakan peternakan ini dan juga bagaimana bermula, mungkin dari segi perjalanannya, ada cabarannya, mungkin dapat ceritakan, kongsikan kepada kita semua. Okey, baik. Untuk penternakan lobster air tawar ataupun lebih dikenali sebagai udang kara ni, saya sebenarnya sudah kenal dan jumpa spesies ini pada tahun 2013. Dan saya memulakan penternakan ini pada tahun lepas di sinilah. Sebelum ni kita ada di tempat lain, dan di sini kita start pada tahun lepas pembinaan pada bulan 1. Kemudian kita explore dan kita tambah baik dari segi sistem dan juga penternakannya. Dan Firdaus tadi kongsikan mengenai pengalaman Firdaus sendiri ketika PKP, katanya tak berapa terkesan. Ini kerana smart farming ataupun peternakan pintar ini, pertanian pintar ini tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak dan juga menjimatkan dari segi kos dan lain juga. Tapi boleh kongsikan kepada penonton apa kebaikan kekuatan pertanian pintar ini, terutamanya dalam konteks krisis kita bercakap tentang COVID-19 ini, tak terlalu terkesan. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, memang untuk konsep smart farming ni, farm di sini kita manage hanya seorang pekerja, iaitu saya sendiri yang manage. Sistem-sistem yang kita gunakan memang kita menggunakan apps daripada telefon, seperti untuk di sini, di sebelah sini boleh lihat ada sistem air boring, di mana air boring ni kita boleh gunakan untuk on dan off dari jarak jauh, iaitu kita menggunakan apps ini. Contohnya kita on di sini air boring tu, jadi kita boleh lihat air akan keluar secara automatik di sini. Jadi untuk penambahan air kepada kolam-kolam kita hanya tidak perlu berada di farm, kita boleh kontrol dari jarak jauh di sini. Ini untuk sistem pengairan air. Kemudian untuk di sebelah sana pula, kita boleh lihat
untuk sistem aquaponik ni, di depan ni kita ada combination di antara lobster air tawar dan juga ikan. Mana kita mix dengan pertanian, iaitu kita buat tanaman melalui tanaman sayur-sayuran menggunakan air yang di recycle balik. Jadi sekiranya PKP ini berlaku hari itu, kita tidak mempunyai masalah yang berat tentang staff untuk kontrol dan manage ini semua. Jadi berapa kolam yang ada dan juga berapa keluasan tapak untuk menghasilkan ataupun untuk memulakan bisnes pertanian ini? Saya kira macam boleh dapat dihuraikan. Okey, di dalam ni kita mempunyai 24 buah kolam yang bersaiz 8x8 dan setiap kolam ini sudah penuh dengan lobster air tawar. Keseluruhan farm ini adalah 3,200 kaki persegi. Ya, Firdaus, sangat menarik Firdaus kongsikan tadi tentang penggunaan aplikasi untuk menjalankan perusahaan ini dan saya nak tahu lebih banyak tentang aplikasi itu. Adakah Firdaus sendiri yang membangunkan aplikasi itu atau guna apps yang sedia ada? Boleh Firdaus ceritakan? Okey, untuk aplikasi ini kita gunakan aplikasi yang sedia ada iaitu e-wheeling, di mana e-wheeling ni kita hanya perlu untuk mendapatkan kita perlu mendapatkan dia punya hardware, contoh dia punya switch, dia punya plug, kemudian kita akan connect kepada wifi dan boleh digunakan. Di sini saya menggunakan dua jenis, iaitu satu untuk pengawasan sistem operation, iaitu kita gunakan sistem aquaponik, air pump dan juga RF bridge ni adalah sistem security, dan juga CCTV kita boleh tengok di sini. CCTV kita boleh pantau dari jarak jauh dan juga ini adalah salah satu keselamatan bagi farm kita. Ini sekarang live lah, kita tengok CCTV live. CCTV ni juga dia ada sensor, motion sensor dan juga alarm. Sekiranya ada masuk dia boleh detect dan dia akan bagi tahu direct kepada kita. Kemudian untuk temperature dan humidity sensor, kita juga boleh kawal suhu air dan pantau. Sekiranya dia panas, kita boleh tahu dan kita boleh adjust untuk temperature air itu. Jadi banyak kemudahan-kemudahan boleh kita manfaatkan daripada sistem tu. Cuma kita nak tahu, sistem tu daripada agensi kerajaan sendiri yang menawarkan sistem itu ataupun dibeli daripada developer ataupun pembangun sistem itu sendiri, Cik Firdaus? Okey, sistem ini sebenarnya sudah dibangunkan oleh developer itu sendiri dan saya dapatkan beli daripada online lah. Kemudian kita mesh, kita tengok apa yang hardware dan software yang boleh digunakan untuk jadikan farm ini sebagai smart farming. Baik Firdaus, tadi Firdaus kongsikan tentang bagaimana penggunaan pertanian ataupun peternakan pintar ini boleh jimatkan tenaga kerja sekaligus kesannya ketika PKP ini tak adalah begitu besar kerana tak perlukan pekerja yang ramai. Tetapi bagaimana pula penjimatan dari sudut kos? Mungkin modal yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi dan juga teknologi yang amat canggih ini, adakah ia memerlukan modal yang tinggi ataupun boleh ceritakan dari sudut kos overhead dan sebagainya, kos itu boleh jimat juga atau bagaimana? Okey, untuk permulaan ya kos dia agak lebih tinggi sedikit, tetapi apabila kita menggunakannya, kita dari segi value of money itu kita rasa dia lebih memberi impact atau kesan positif sebab kita tak perlu membayar gaji dan kita hanya menggunakan dan maintain aplikasi itu dan boleh diuruskan dengan hanya seorang pekerja saja. Dari segi sekiranya pekerja, kita tahu dia akan ada on off pekerjaan mungkin 8 sampai pukul 6, tapi dari segi aplikasi ini dia 24 hours kita boleh pantau dan semuanya melalui apps dan juga terus report dan kita dapat dia punya hasil dan report hasil itu melalui telefon bimbit kita sendiri. Jadi kita boleh tahu sekiranya kita dah kunci farm tu dan tidak ada orang di situ, sekiranya pintu farm itu terbuka sendiri, dia ada motion trigger di situ dan dia akan report kepada kita dan hantar report itu berapa hari bulan pintu itu buka, pukul berapa, dan dia akan bagi tahu pintu itu tutup. Sekiranya kita tidak ada di farm itu, bermakna farm itu dimasuki oleh orang lain. Kemudian kita boleh rujuk kepada CCTV dan kita boleh dapat secara detail. Itu yang membuatkan kemudahan kepada kita dan mengurangkan kos dari segi security, keselamatan dan pengurusan juga.
Nampaknya dengan membeli sistem tu secara one off, pelbagai manfaat kita boleh terima dari segi kita dapat kurangkan pekerja dan juga kita dapat kurangkan pembayaran dari segi untuk memastikan keselamatan yang lebih terjamin. Dan juga kalau kita nak lihat kepada proses lobster ini, dapat ceritakan sebab ramai orang tak tahu lobster ni dari segi waktu kita letak dia dalam bentuk yang kecil dan apabila sudah terjual mengambil masa yang berapa lama, mungkin dapat dihuraikan, diceritakan sikit mengenai proses penternakan ini daripada kecil itu dan juga sehinggalah penjualannya, berapa lama proses yang dia ambil. Okey. Untuk penternakan ini, proses daripada anak benih seperti yang kita tengok di belakang sana tu, kita ada tempat-tempat anak benih untuk dijadikan benih. Kemudian di kolam sebelah depan di kiri dan kanan saya ini adalah untuk pembesaran. Daripada anak benih kepada pembesaran, kebiasaan dia adalah memerlukan, bagi saya, tempoh yang 1 tahun tu insya-Allah kita akan dapat hasil yang boleh di-harvest melalui kolam simen ni lah. Jadi dekat sini ni tempoh untuk penternakan dia, kita tidak perlukan kolam yang besar. Seperti mana yang kita ada di sini adalah 8x8. Jadi 8x8 ni insya-Allah boleh masuk sehingga 200 hingga 300 ataupun 400 ikut kepada kapasiti di mana saiz dia sendiri. Dan juga di belakang sana kita tengok ada sedikit inovasi yang saya buat, iaitu apabila dia memakan masa yang lebih panjang, jadi kita terpaksa membuat satu inovasi di mana kita buat satu sistem vertical farming. Vertical farming ini kita buat adalah untuk menjimatkan masa kerana dia adalah panjang. Jadi apabila dia ada vertical farming, bila kita harvest kolam yang paling bawah, kita dah ready saiz yang pertengahan dan juga ready saiz dengan benihnya sekali. Jadi di sini apabila tempoh 1 tahun tu, sebelum ni kita dapat 1 kali, tapi insya-Allah kali ini kita dapat 1 tahun 3 kali kerana dia ada dari segi sistematik untuk penternakan harvest, daripada harvest benih kepada induk dan juga terus kepada hasil untuk dijual. Baik, Firdaus, kita nak tahu, kita nak lihat dari sudut kelestarian alam sekitar pula bagaimana. Kalau kita tengok industri pengeluaran makanan ini antara penyumbang terbesar kepada impak kepada alam sekitar ini, pelepasan gas rumah hijau dan juga banyak menggunakan tenaga, air dan tanah. Tetapi kalau kita lihat ada inovasi yang dijalankan oleh Firdaus ini menggunakan strategi ataupun taktik teknologi yang mungkin sedikit berbeza. Jadi adakah penternakan atau pertanian pintar ini boleh mengatasi masalah itu? Okey, seperti yang mana kita tahu, saya ada buat combination di antara penternakan dan juga pertanian. Di depan tadi yang kita tengok sistem aquaponik itu, air yang digunakan oleh udang ataupun kita recycle balik menjadikan baja kepada tanaman pokok. Kemudian tanaman pokok, air itu dia filterkan air, bersihkan air itu masuk semula kepada kolam udang kita. Jadi di sini kita recyclekan balik saja air yang sedia ada dan juga dari segi baja kepada pokok, kita guna daripada hasil pembuangan lobster air tawar ini sendiri. Jadi dari segi sini kita tengok dari kelestarian yang kita dapat ni menjimatkan kos-kos dan juga di sini juga dengan sistem yang kita guna, iaitu sumber elektrik ini kita buat timer, kita tidak run 24 jam sistem air di sini. Kita buat 12 jam saja on untuk sehari. Baik, saya tertarik dengan sistem yang digunakan oleh Encik Firdaus dalam usahakan pertanian dan juga peternakan ini. Tadi Encik Firdaus juga telah mengatakan dari segi vertical farming itu, dari segi kolam itu mungkin bertingkat. Pertama, ia dapat kurangkan ataupun menjimatkan space. Dan kita nak bercakap mengenai pertanian pula. Tadi kita dah nampak bagaimana pertanian hidroponik itu dan mungkin ada saranan dan dapat dijelaskan mengenai kebaikan pertanian ataupun vertical farming ini untuk pengusaha-pengusaha ataupun untuk petani-petani di luar sana dapat mencuba perkara yang sama kerana pertama menjimatkan space dan kedua mungkin ada tambahan-tambahan dari segi manfaat yang mungkin diterima oleh mereka ini. Okey, kalau kita tengok dari segi vertical farming tadi, yang pertama sekali memang kita dapat menjimatkan ruang seperti kita buat pertanian di dalam bandar. Iaitu kita tahu limitation of space yang ada di sini memang menyebabkan orang tidak dapat bertani ataupun menjadi penternak. Tapi di sini saya telah buat satu farm di mana kita boleh buat satu penternakan dan juga pertanian dalam masa serentak dengan menggunakan sistem
aquaponik. Aquaponik itu adalah menggunakan penternakan aqua, iaitu ikan, udang atau yang lain-lain lah, untuk menggunakan, dia jadikan air itu sebagai baja kepada tanaman kita. Jadi kebanyakan ada juga customer saya yang di luar sana menggunakan sistem ini untuk buat di sebelah rumah, iaitu taman. Dia menggunakan kolam-kolam yang memang kita sedia ada dengan saiz yang kecil ikut kesesuaian tempat kediaman mereka. Kita combine kedua-dua ini, kemudian insya-Allah kita akan ke depan nanti kita akan keluarkan beberapa jenis-jenis tanaman untuk yang kita hobi lah, kita boleh buat menternak sambil bercucuk tanam, mungkin untuk guna persendirian pun boleh. Sekiranya berlakunya PKP yang mesti kita cakap untuk sumber makanan, kita sendiri dah boleh sustain, insya-Allah. Baik, Firdaus, boleh beri anggaran harga lobster yang dijual ini? Agak menariklah, mungkin saya dengan Hafizi ada nak tertarik juga nak beli, tapi kita nak tahu dulu harga yang dijual dan juga sayur-sayuran lain-lain dijual juga. Boleh ceritakan di mana dijual, dihantar ke mana dan sebagainya? Okey, untuk harga ni kita bermula dengan lebih kurang saiz dan juga grade. Ia bergantung pada saiz dan grade, yang di mana kita buat adalah lebih kurang RM80 hingga RM120. Bergantung kepada grade dan juga saiz yang customer guna. Kebanyakan ni adalah digunakan di hotel-hotel dan juga kedai makan yang mereka menghidangkan menu-menu seperti char kway teow dan juga nasi lemak lobster, nasi kerabu dan berbagai lagi lah untuk dia punya menu. Jadi kita punya pasaran sekarang dah masuk ke hotel, kedai makan, permintaan yang sangat tinggi. InsyaAllah di depan nanti kita akan, satu hari lagi kita akan ekspor produk ini ke luar negara, insyaAllah. Baik, dari segi pasaran kita dah bercakap, Encik Firdaus juga telah pun menghantar ke hotel-hotel, dan kita nak bercakap sedikit mengenai bagaimana sebenarnya waktu PKP tempoh hari, dari segi banyak hotel-hotel yang tidak dapat beroperasi, orang ramai tidak dibenarkan keluar dari rumah kerana perintah duduk di rumah itu sendiri, menjejaskan sedikit sebanyak perusahaan yang dijalankan oleh Encik Firdaus kerana permintaannya kurang. Mungkin dari segi Encik Firdaus dapat menghasilkan banyak lobster dan juga banyak sayur-sayuran seperti pertanian hidroponik itu semua, namun permintaan yang kurang. Bagaimana agaknya strategi yang dijalankan oleh perusahaan Encik Firdaus sendiri bagi cover semua permasalahan ini ketika sekarang ini? Okey, sekiranya kita tengok tempoh harvest dia itu, sebelum ni contohnya kita harvest pada bulan 1. Jadi apabila start PKP ni, alhamdulillah kita hanya fokus kepada pembenihan dan juga pembesaran. Jadi apabila kita harvest bulan 1 tu, jadi untuk next harvest adalah bulan 1 tahun depan. Jadi dia tidak ada efek apa-apa lah. Masa PKP ini kita fokus kepada buat pembenihan dan juga pembesaran. Itu juga dengan sayur yang kita buat ni, kebanyakan adalah kita fokus kepada sayur-sayuran yang segar tanpa racun, dan permintaan dia juga memang eksklusif kepada customer-customer yang memerlukan, yang mementingkan kesihatan untuk sayur-sayuran tanpa racun. Baik, Firdaus, bercakap dalam konteks pandemik dan PKP ini, beberapa bantuan telah pun diumumkan oleh kerajaan, antaranya penjana dengan pemberian geran dan pinjaman berjumlah RM700 juta kepada PKS, dan antaranya termasuk geran automasi pintar ini berjumlah RM100 juta dengan setiap syarikat yang layak boleh terima geran sebanyak RM1 juta. Apa pandangan Firdaus terhadap bantuan ini yang banyak fokusnya terhadap PKS dan juga bergerak ke arus pendigitalan dan juga pembangunan automasi pintar dan sebagainya? Apa pandangan Firdaus? Okey, pertama kali pandangan saya tentang pemberian geran terhadap teknologi ini sangatlah penting kepada industri penternakan dan juga pertanian kita, kerana ia dapat membantu pengusaha-pengusaha ataupun usahawan-usahawan untuk bergerak lebih maju dan lebih laju lagi serta mengembangkan industri ini. Dengan geran-geran yang diberi dan juga bantuan-bantuan yang diberikan kepada kerajaan ini, kita dapat mendahului mungkin negara-negara lain dari segi pengeluaran, dan juga kita dapat support food security sekiranya berlaku lagi PKP ini. Jadi kita tidak bergantung kepada negara-negara luar untuk import. Sekiranya kita dapat memajukan dengan internet dan juga aplikasi-aplikasi serta
apps yang memudahkan pengurusan ini, insya-Allah petani dan juga penternak kita akan lebih maju dan berdaya saing di luar negara nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih Encik Muhammad Firdaus Osman merupakan pengasas saudagar Aquafarm. Banyak input yang kita terima, banyak inovasi yang dikongsikan oleh Encik Firdaus dalam mengusahakan penternakan dan juga pertanian pintar ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada anda. Dan untuk itu selepas ini kita akan membawakan bagaimana sebenarnya sektor pelancongan dapat suburkan kembali perusahaan mereka dan juga dari segi sektor PKS sendiri. Apakah inisiatif dan juga apakah strategi mereka untuk memajukan ataupun untuk memulihkan kembali mungkin kewangan mereka yang sebelum ini dilihat sebagai lumpuh, tapi mereka juga mempunyai pelbagai cara-cara untuk mereka kongsikan dengan kita. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.